Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi minggu ini kelas kita adalah secara online lah. Dan kita akan sambung dengan topik yang kedua dalam subjek pengerangan multimedia, iaitu berkaitan dengan issues in multimedia design application ataupun dalam Malaynya isu-isu dalam reka bentuk aplikasi multimedia. Okey, ada beberapa isu lah yang biasanya kita akan kaitkan dengan multimedia authoring ataupun pengerangan multimedia, iaitu tiga isu yang biasanya kita lihat lah, iaitu dari segi isu content design, yang keduanya dari segi isu technical design, yang ketiga adalah dari segi visual design. Maksudnya bila kita nak hasilkan sesuatu produk multimedia, kita nak menggunakan tools authoring, apa-apa alat pengarangan, kita kena consider tiga design lah. Reka bentuk kandungan, reka bentuk teknikal dan juga reka bentuk visual. Okey, dalam multimedia, dia ada terdapat 5 cara untuk kita format dan deliver kita punya message. Maksudnya kita nak sampaikan message kita tu ada 5 cara di mana kita boleh write, maksudnya kita guna text, kita boleh illustrate, kita guna grafik, image, ataupun kita nak wiggle it, maksudnya kita nak menggerakkan dia, kita guna animation lah, ataupun kita nak menggunakan elemen hear it, maksudnya audio, ataupun kita menggunakan cara interact with it, maksudnya nak lebih interaktif, kita guna video lah. Ini berdasarkan pandangan Wolfram. Okey, kita tengok dulu dari segi content design issue ataupun reka bentuk kandungan, reka bentuk isi kandungan ataupun reka bentuk informasi lah. Di mana dalam content design ni dia melibatkan beberapa komponen iaitu scripting ataupun writing dan grafik, illustrating, animate, wiggling, kita nak menggerakkan dia, audio, pendengaran lah, dan juga interactivity. Jadi kita tengok satu persatu dari segi scripting, di mana rules for good writing ataupun peraturan untuk kita menulis dengan baik. Yang pertama kita kena faham siapa audien yang kita nak paparkan produk kita tu. Contohnya kita nak hasilkan untuk belajar ABC. Audien kita mestilah kanak-kanak di prasekolah ataupun kindergarten lah, di tadika. Jadi peringkat umurnya lebih kurang 4, 5 dan 6 tahun. Jadi kita punya writing ataupun kita punya content tu mestilah sesuai dengan audien kita. Dan kita perlu memastikan penulisan bahasa yang kita guna tu mudah dipahami oleh audiens. Contohnya kita mesti tulis content tu jangan terlalu padat tapi dia sampai information yang kita nak sampaikan. Okay. Dan kena make sure teknologi yang kita gunakan tu ianya saling melengkapi lah. Okay, isu dalam content design grafik pula. Okay, jadi kita gunakan gambar lah untuk illustrate. Gunakan gambar untuk kita nak sampaikan message dengan lebih berkesan. Contohnya korang imagine korang nak terangkan suatu perkara, tapi perkara tu kita nak terangkan guna teks agak panjang. Dia jadi dalam satu page A4 paper. Tapi bila kita guna gambar, kita nak terangkan, cukup sekadar satu gambar tu dia boleh menerangkan satu konsep lah. Okay? Contohnya kita nak ajar tentang kitaran makanan, kitaran hidup makanan ke macam tu lah. Jadi bila kita tunjuk gambar, kita faham rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh apa. Macam tu lah. Jadi kita nampak kitaran tu lah. Jadi bila kita guna image, dia nampak lebih jelas dan mudah lah berbanding kita nak guna teks.
Dan better lah bila kita nak hasilkan sesuatu produk tu, gambar yang kita ada tu kita kena create your own. Maksudnya sama ada kita nak draw ke, kita nak edit guna Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ke, ataupun kita nak snap sendiri guna kamera digital dan sebagainya. Lebih bagus lah berbanding kita nak ambil dekat Google search image. Tapi yang penting kena cari yang free lah. Kadang-kadang ada isu copyright jadi kena hati-hatilah. Kalau yang menyebabkan kita dapat bayaran, yang tu kena hati-hati. Kadang-kadang benda yang dapat bayaran, kita ambil hasil kerja orang, kita boleh dikenakan tindakan undang-undang lah. So kena hati-hati dan lebih selamatnya kita guna your own picture, your own graphic lah. Okay. Color themes, tema warna pun kena konsisten dengan contents lah. Jadi kita tak nak design kita tu cacar marbar. Okay, untuk isu yang seterusnya, content design animate, di mana animate ni lebih kepada animasi lah, elemen animasi Okay, jadi kita nak animate tu dia mesti ada tujuan tertentu. Kenapa kita nak guna elemen animation? Contohnya kita nak menggambarkan simulasi sesuatu perkara. Kita nak tunjuk mesin bekerja. Kita nak tunjuk eksperimen berlaku. Kita nak tunjuk letusan gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita nak tunjuk menggunakan picture dan juga teks agak kompleks lah. Jadi lebih better kita menggunakan elemen animation untuk menerangkan sesuatu perkara yang bersesuaian. Jadi tujuan kita guna elemen animation ni adalah untuk kita nak meningkatkan emotional impact lah. Maksudnya kita nak tingkatkan impact emosi. Contohnya kita nak tunjuk burung merpati ni dia terbang. Jadi sesuai kita nak tunjuk gambar burung terbang ni mestilah guna animation. Kalau kita nak guna grafik ataupun teks sangat tak sesuai lah. Okay. Ataupun kita nak tunjuk airbag explosion. Maksudnya bila ada berlaku hentaman pada kenderaan accident tu, airbag explosion ni akan bekerja lah. Jadi kita nak nampak bila kemalangan kereta car crash ni berlaku, kita nak nampakkan airbag explosion tu. Sangat sesuai guna animation element lah. Dan bila kita nak buat sesuatu elemen animation, kita kena ada make a point lah. Maksudnya kita kena tunjukkan satu perkara. Jadi kita nak tunjuk sesuatu pergerakan tu, kita kena ada main focus kita lah. Okay. Dan tujuan animation ni adalah untuk improve information deliver lah. Maksudnya kita nak meningkatkan penyampaian maklumat. Contohnya kita nak tunjuk pusingan pada words tu. Kita nak animatekan words tu. Jadi satu animation bergerak. Ataupun kita nak menekankan sesuatu perkara tu, kita nak tarik perhatian pengguna ataupun perhatian penonton. Jadi kita jadikan dia animate lah. Dan juga kita nak menyediakan peralihan pada next subsession. So, contohnya kita nak tunjuk loading page. Kita nak tunjuk program tu still running. Jadi kita sediakan loading page lah. Maksudnya kita ada loading bar ke, loading circle ke dan sebagainya. Ataupun kita nak buat animate text untuk kita nak ambil perhatian daripada pengguna tersebut lah. Okey, contoh-contoh jenis animasi seperti kita nak categorizekan animation, kita nak highlight dan sparkle, kita nak buat moving tag, kita nak jadikan dia video. Itu di bawah semuanya adalah animation element lah. Okey, seterusnya characterize animation, sama ada humanize dan juga objek lah. Contohnya kita nak buat watak karakter, gigi ke, berus gigi ke, kereta ke, dia ada mata, mulut dan sebagainya, ataupun apa-apalah objek yang kita jadikan. Contohnya objek tu objek yang tak hidup, kita jadikan objek hidup, kita letak mata, mulut dan sebagainya. Itu pun dikira sebagai characterize animation lah. Okey, faktor-faktor pemilihan karakter ni biasanya emosi, movement, visual style, copyright dan juga yang terakhirnya adequacy lah. Maksudnya kecukupan ataupun apa yang kita buat post tu lengkap. Okay.
Okay, ini contohnya lah. Kalau kita guna highlight and sparkle, contohnya kita guna lighting lah pada kita punya elemen animation. Jadi moving text, bergerak lah dia punya text tu. Video. Okay, video ni more powerful lah daripada berbanding image Jadi bila kita guna video tu sangat nampak interaktif sebab semua elemen ada dalam video. Ada text, ada grafik, ada animation, ada audio dan ianya adalah video Dan kelebihannya juga dia senang kita nak lebih mudah kita nak perolehi daripada animation grafik lah. Contohnya korang boleh dapatkan mana-mana video yang bersesuaian lah. Dan kekurangannya dia mengambil banyak ruang di space. Maksudnya bila kita buat sesuatu video tu dia makan space lah. Kita nak saving dia pun dia punya storage tu tinggi lah berbanding elemen lain Dan ianya memerlukan perkakasan yang khas. Contohnya kita nak hasilkan video, kita kena ada software editing video yang bersesuaian dan dia agak berat lah bila kita install dalam laptop ataupun PC kita